Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzakkafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 9 hari bulan 9 2023, kita teruskan bicara ilmu kita pada kali ini, ilmu tentang Al-Quran. Sebagaimana kata para ulama, mulianya majlis apabila tajuk yang dibincangkan itu mulia. Bagaimana tidak mulia apabila tajuk yang kita bincang ini iaitulah tentang kitab Allah, kitab Rabbina, kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan hidayah, petunjuk kepada umat ini sampai ke hari kiamat, dan menjadi pemimpin guide kepada kita ummah pada hari kiamat untuk dibawa ke syurganya. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikan kami ini ahli Quran, ahli yang mendapat kemuliaan di sisimu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Jadi para jemaah sekalian, tajuk perbincangan kita ini dari sebuah buku yang kecil, nama dia 31 faedah fi tadabburin wa tilawatil Quran. 31 faedah kita tadabbur dan kita baca Quran. Dia sebut dua, tadabbur dan baca, maknanya dua amalan yang berbeza. Tidak kata-kata kalau dah baca Quran tadabbur tu, tak. Baca saja tanpa memahami makna dan artinya bermakna kita hanya tilawah, baca saja. Yang naknya tilawah dan tadabbur, memahami makna, isi kandungannya, dan apakah maksud yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia yang diturunkan pada kita. Maka dari 31 faedah ini kita hanya ambil beberapa faedah yang sempat dengan masa yang sesuai dengan keadaan kita hari ini. Jadi para jemaah sekalian, yang pertama al-faidatul ula, faedah yang pertama, Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Bermulanya inna anzalnahu fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar, dan diturun munajjaman, peringkat demi peringkat, selama hampir 23 tahun. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang kita beribadat dengan membacanya. Kita baca buku-buku lain tak ada ibadat semata-mata, tetapi baca Quran, baca saja walaupun tak faham, ibadat. Setiap huruf dikira, bukan setiap patah perkataan. Walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Manakala kita baca alif lam mim, 3 huruf. Setiap huruf diganda berapa? Diganda 10, bermakna kita sudah ada 30. Tuan-tuan bayangkanlah, kita baca Al-Fatihah saja sudah berapa pahala kita dapat. Kalau kita khatam Quran, berapa banyak pahala yang kita boleh. Jadi itu dia kata yang tertulis dalam mushaf. Maka Al-Quran ini merupakan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ini hanya untuk para nabi dan rasul.
Orang lain kalau guna perkataan wahyu, bukan makna wahyu seperti yang difahami malaikat turun bawa kitab, tidak. Lebih kepada perkataan wahyu, lebih kepada ilham. Seperti wa auhayna ilan nahli, kami beri wahyu kepada lebah. Lebah tak jadi nabi. Maknanya Allah Ta'ala bagi ilham pada lebah bagaimana nak bina dan bentuk sebuah rumah, sebuah bandar yang begitu cantik, yang begitu comel, yang memang pelik. Kalau kita tengok sarang lebah, sarang lebah pelik, madu dia pun pelik, kehidupan dia pun pelik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu yang dikatakan lebah. Kita tak tengok lagi sarang semut. Allah Ta'ala gambar dalam Quran, hatta idza atau ala wadin namli, bila Nabi Sulaiman sampai ke lembah semut. Bagaimana lembah semut itu satu benda yang pelik. Coba tengok dalam internet, orang buat kajian sarang semut dalam tanah, satu bandar, Madinatun Namli, sebagaimana yang disebut dalam Quran, ila wadin namli. Jadi kalau wahyu lain daripada Nabi dan Rasul, maka itu dikira ilham. Nabi dengan Rasul saja yang dikira wahyu, seperti yang diistilahkan. Wahyu maknanya Allah Ta'ala hantar maklumat, arahan, risalah melalui Jibril alaihissalam. Jibril turun kepada para Nabi alaihi wassalatu wassalam, diturunkan kepada Nabi kita sallallahu sehinggalah Nabi kita wafat. Karena itu apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menangis. Mereka selain daripada berpisah dengan jasad yang mulia, mereka mengatakan inqata'at wahyu, wahyu tak ada lagi lah yang baru, dan malaikat Jibril tak turun lagi sebagai pembawa wahyu kepada Nabi. Mungkin dia turun untuk memberi bantuan pada orang Islam ataupun lain-lain tugasan malaikat yang besar, tapi tidak lagi sebagai pembawa wahyu kerana sudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham bahawa Quran itu adalah merupakan risalah, surat dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, supaya kita faham. Kita kalau kita terima risalah, terima surat apa-apa daripada pejabat ke, dari apa, mana-mana surat yang kita terima, lebih-lebih lagi kalau kita terima daripada pejabat-pejabat yang besar, sudah pasti berkobar-kobar semangat kita nak buka, nak tengok. Kalau kita tak ada rumah pun suka nak buka dulu, snack gambar aku nak tengok. Maknanya haris, sangat semangat kita, sangat tamak kita, sangat loba kita nak memahami risalah, arahan daripada makhluk. Tetapi kenapa kita tidak semangat? Kenapa kita tidak loba? Kenapa kita tidak mengerahkan tenaga untuk memahami risalah min Rabbina, risalah daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita, untuk menjadi kitab panduan, kitab hidayah, kitab petunjuk yang akan memberikan kepada kita jalan keselamatan di dunia dan keamanan di akhirat sampai ke syurga. Maka di antara sifat Quran itu hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Salah satu daripada sifat Al-Quran hudan, petunjuk. Al-Quran juga bersifat dengan rahmat. Maknanya ajaran Quran itu rahmat. Ada orang pening, dia kata macam mana rahmat? Semua hak tak boleh, riba tak boleh, rasuah tak boleh, undang-undang hudud dia keras, sampai mereka orang minum arak kena sebab, orang yang berzina kena sebab, bahkan ada yang kena rejam. Kita mengatakan itu keras, itu tidak sesuai dengan otak kita. Tetapi sebagai rahmat daripada Allah Azza wa Jalla untuk menjaga keamanan dunia ini, itulah undang-undang yang layak. Kalau tidak, siapa pun tak irau, siapa pun tak ikut. Maka kita mengatakan rahmat. Sifat Al-Quran nur, cahaya. Siapa dia baca Quran, cahaya dia. Cahaya dalam kehidupan, bercahaya dalam kuburnya, dan bercahaya di akhirat. Setelah kita bangkit di akhirat esok, dia keluar daripada kubur, kita akan melalui peristiwa yang gelap. Dia, kalau kita baca Quran, ilmu tadabbur ini penting. Bila pula gelap? Kata matahari dekat dengan kepala. Dia panggil fasa dalam kehidupan, perjalanan nak sampai ke destinasi terakhir. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya destinasi terakhir kita syurga, Al-Jannah.
melalui fasa yang banyak. Ada waktu gelap, ada waktu cerah, ada waktunya kita melintasi sirat, ada waktu berada di kantara. Maka ketika dalam gelap itu, Quran itu cahaya di dunia dalam kehidupan, cahaya di akhirat dalam perjalanan. Banyak lagi nama-nama dia. Balagh yang menyampaikan maklumat, Basair yang mencerahkan perjalanan, Furqan yang membeza di antara hak dengan batil, Mau'izah ataupun bimbingan nasihat. Al-Quran juga disebut dengan nama Az-Zikrul Hakim, memberi peringatan yang cukup bijaksana. Dalam nama-nama ataupun sifat-sifat yang kita sebut tadi, para jemaah sekalian, ambil daripada ayat Al-Quran. Yang pertama saya dah sebut tadi, surah Al-Baqarah. Ayat yang kedua, surah Yunus ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu mau'izatun min rabbikum, suatu peringatan, nasihat dari Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran ini menjadi penyembuh, penawar kepada penyakit yang terkandung dalam hati. Dalam hati manusia ni ada dua penyakit yang cukup berbahaya. Yang pertama dia panggil penyakit syubhat. Penyakit syubhat, penyakit keraguan, tak yakin, tak percaya, tak terima apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil syubhat, keraguan. Penyakit ini yang paling top sekali, dia punya bahaya dia syirik pada Allah Azza wa Jalla, kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Penyakit yang kedua, kita masih lagi terumbang ambing, was-was dalam beberapa perkara. Kemudian satu lagi penyakit, dia panggil penyakit syahwat, penyakit mengikut kehendak nafsu. Maka Al-Quran syifa, dua-dua penyakit disembuhi dengan dia. Bahkan penyakit fizikal juga boleh sembuh dengan Quran, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang dihantar untuk pergi satu peperangan yang kecil. Tiba-tiba mereka tidak diterima sebagai tetamu di sebuah kampung. Pada malam itu penghulu kampung apa jadi? Sakit, kena gigit ke kalajengking. Habis ubat, bomoh kampung semua masuk, tak jadi. Maka sahabat Nabi ini pergi baca Al-Fatihah. Sudah baca Fatihah dengan penuh keyakinan, kata di rawi hadis, si pesakit tadi bangun, bangkit, seolah-olah tak pernah digigit oleh apa-apa. Itu dia panggil syifa, penawar untuk hati dan penawar juga untuk fizikal. Tapi untuk fizikal bukanlah menjadi matlamat besar turun Quran. Ada je ubat-ubat lain yang boleh kita makan, tapi penawar bagi hati adalah merupakan satu objektif utama Al-Quran itu diturunkan. Sebab nak baiki hati manusia bukan senang. Nak baiki kereta mudah, ada workshop. Bahkan zaman kita ini nak baiki body orang pun ada workshop. Kita ada AJN, boleh tukar jantung, boleh tukar buah pinggang, boleh banyak benda yang boleh ditukar. Tetapi nak tukar keyakinan, kepercayaan dalam hati manusia bukan satu benda yang mudah, bukan satu benda yang senang. Sifat lagi wahud dan petunjuk rahmat bagi orang mukmin. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 20, Allah Ta'ala sebut hadza basairun nas wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun. Jadi ini juga menjadi petunjuk. Jadi banyak lagi ayat-ayat lain yang seumpama dengannya yang menerangkan tentang sifatul Quran. Kita berpindah ke tajuk yang kedua, faedah yang kedua. Al-Quranul Karim la tanqadi ajaibuhu.
keajaiban Al-Quran tak pernah padam, tak pernah pudar, tak pernah tamat. Selama makin kita kaji, makin kita dapat ilmu, dapat makrifah, dapat kefahaman, dan mendapat pencerahan yang cukup besar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau pencerahan daripada orang lain, kita boleh agak-agak betul ke tak betul, ya ke tidak, sahih ke tak sahih. Tapi kalau pencerahan datang dari Allah, kenapa kita tak mahu yakin? Bagi kita orang beriman. Bagi orang tak beriman, awal-awal lagi dia reject sumber kita. Kerana itulah sebahagian daripada pengkaji-pengkaji yang nak khianat pada Islam. Dia cuba nak runtuhkan institusi sumber perundangan dalam Islam. Dia cuba nak condemn Quran. Dia kata Quran ni tak ditulis zaman Nabi, ditulis zaman kemudian. Kenapa tak ada zaman Nabi? Kenapa ada zaman kemudian? Kita pun pening kepala juga. Sumber yang kedua dalam Islam, hadis. Ini ada satu gerakan duk condemn hadis Bukhari. Dia tak pegang yang kecil-kecil. Ambil Imam Bukhari. Dia kata hadis Bukhari pun ditulis pada tahun 200 lebih. Jadi susul daripada awal sampai ke tengah ni, ambil di mana? Kita yang tak ada hujah ni, yang tak mantap dia punya kepahaman ni, sekali orang sentap, kebingungan kita. Kita mengatakan tak usah duduk cari. Bahkan ada sekumpulan attack kepada rawi hadis, seperti mereka menyerang Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tujuannya apa? Tujuannya bila Abu Hurairah ni tidak diterima, maka banyak hadis-hadis tidak terpakai. Maka kita mengatakan bahawa Al-Quran mengandungi keajaiban. Kata di para ulama tadabbur, man hajama alaihi inqalaba alaihi. Siapa dia serang Quran, dua keadaan situasi dia akan terima. Kalau Allah sayang kepada dia, alhamdulillah, daripada dia mengkaji Quran, dia nak mengeji Quran, dia akan terima Quran sebagai hidayah, dan dia yang masuk Islam. Ataupun na'udzubillah minal khuzlan. Bila saya sebut al-khuzlan, jemaah dia tulis macam-macam. Tulis al-khuzlan dengan zai, kha zai, khuzlan. Tolong tulis yang boleh baca Arab tu. Khuzlan maknanya kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada Allah. Biarkan kita terbiar, terumbang ambing, macam anak tak ada ibu, kambing tak ada gemala, manusia tidak ada pedoman. Alhamdulillah. Jadi kita bimbang hari ini, Allah Ta'ala biarkan begitu saja lah. Maka orang yang menyerang Quran, sama ada dia tersungkur di hadapan Quran, dia masuk Islam, ataupun dia makin takabur, tak mau menerima kebenaran. Yang kumpulan yang kedua ni, kumpulan-kumpulan yang ada ilmu, seperti golongan orientalis. Dia panggil, bahasa Arab kata mustasyrikun. Golongan orientalis, dia kaji Quran bukan kerana nak beriman, dia kaji nak mencari kelemahan. Dalam sejarah umat ini, sejarah zaman kita ini, di antara pengkaji yang masuk Islam, iaitulah Gary Miller, yang dia beri grant oleh kerajaan dia supaya mengkaji di mana kelemahan Quran. Sebab mereka nak attack Quran, nak serang, nak hilangkan kitab hidayah. Tapi the amazing Quran, keluar sebuah buku selepas dia masuk Islam, Al-Quran yang menakjubkan, penuh dengan ajaib. Bukan Quran yang dikondem, dia yang masuk Islam. Kita kata alhamdulillah. Yang jadi kelemahan kita ini bukan salah Quran, salah kita. Bukan salah Quran, salah kita. Kita hanya mengaji Quran, tapi kita tidak mempelajari isi kandungan Quran. Jadi para jemaah sekalian, ambillah peluang, ambillah ruang yang ada. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita masa yang ada ini untuk kita belajar dan mengkaji Quran. Alhamdulillah, ruang-ruang yang ada ini sangat luas. Selain daripada program pagi-pagi, ada sebahagian masjid, alhamdulillah, kita tengok bila tak ada orang kuliah, dia baca Quran sama-sama dia, tilawah sama-sama dia. Kita kalau bahasa sinonim dengan masyarakat Melayu, dia panggil tadarus. Program tadarus Quran di masjid.
Setakat yang duk ikut dah ni, kalau kata program tadarus Quran, apa maksud dia? Baca ramai-ramai? Bacaan. Tapi dari segi makna belum lagi. Itu baru kita belajar baca. Ya tadarusun, sekejap lagi kita akan baca hadis tadarus. Makna tadarus mana? Mengkaji isi dia tu. Oh, saya belajar, saya mau baca, itu satu tahap yang pertama. Bagus. Teruskan yang itu. Tapi dengan menambahkan lagi nilai tambah yang boleh memberi kepahaman kepada Al-Quran. Kita mengatakan itu yang besar, yang dikendaki dalam kehendak kita ni, supaya kita naik taraf, meningkatkan kepahaman yang lebih sedikit, supaya kita tahu apa Allah nak beritahu kepada kita. La yashba' minhul ulama. Tengok sifat Al-Quran ni, la tanqadi ajaibu, keajaiban dia pelik, amazing dia kata. Wa la yashba' minhul ulama, para pengkaji, para ulama tak akan kenyang dengan Quran. Sebagaimana kata di para ahli tadabbur, dia kata Al-Quran ini ibarat seperti buah kurma. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita beli buah kurma yang paling mahal sekali, nama dia ajwah. Ya, berapa ratus kita beli ajwah yang paling mahal? 120. Mahal tu tak? Bangga tu. Sampai balik rumah nak buka kotak pun sayang, mahal. Tapi kalau beli Quran, beli kurma yang mahal, paling mahal sekali yang ada di atas dunia ni, kita tak buka. Ada bang? Tak bang. Tak makan, ada rasa? Tak rasa. Itulah ibarat dengan Quran. Quran kita beli yang paling mahal sekali. Yang saya jumpa dalam dunia ni yang paling mahal, yang dicetak di Mujamma' Malik Fahad di Madinah, 2,500. Saya tanya orang tu, buat apa 2,500? Dia kata buat mahkawin. Kata buat apa mahkawin mahal-mahal, baik 2,500 pergi beli gelang ke bini. Tak, boleh juga dia buat berjanguk-janguk kan. Janguk tu buat berhias lah. Ni bahasa kita orang Kelantan, berjanguk dia panggil. Quran tidak yang maha Quran, bukan tulisan, yang maha Quran isi dia. Bila kita boleh faham, itu maha. Maka timbullah kata-kata hikmah. Al-Quran seperti buah kurma, makin dikunyah makin terasa kemanisannya. Jadi kalau para jemaah rasa aku baca Quran tak rasa apalah, pergi kelah-kelah pengajian tadabbur, insya-Allah makin hari kita makin rasa kemanisannya, makin hari kita makin terasa dekatnya kita dengan risalah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Man qara'ahu 'allamahu Allahu ilmal awwalin wal akhirin. Siapa dia baca Quran, dia akan dapat ilmu terawal dan ilmu yang terakhir. Apa dia ilmu awal? Kejadian dunia. Siapa dia tahu dunia ni jadi macam mana? Makhluk belum ada. Allah SWT yang menciptakan, Allah yang menceritakan. Macam kita hari ni lah, kita tak tahu pun apa yang kita nak jadi. Tapi bila arwah mak cerita, aku mengandung kamu hari tu, Allahu Akbar, 4 kali masuk hospital, muntah pagi, muntah petang tak. Ada orang ni lepas je mengandung, tak boleh duduk dengan suami, tak boleh bang suami. Belum pada mengandung tu tak boleh pisah dengan suami, lepas mengandung tak boleh duduk dekat. Tanya doktor, doktor kata okey lah, lepas 4 bulan habis tu, tunggu 4 bulan baru lagi, tak boleh lagi. 6 bulan akhir kali lepas salib baru boleh dekat. Jadi semua peristiwa itu arwah mak yang bagi tahu, kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu ilmu yang terdahulu? Kalau orang cerita, kerana itulah dalam tafsir Quran terperangkap banyak kita dengan cerita Israiliyat. Israiliyat ni puak-puak Bani Israel. Puak-puak Bani Israel ni puak-puak Yahudi. Dia cerita benda-benda yang tidak ada sahih, tak ada autentik dalam sudut maklumat. Jadi yang betul-betul sahih mari daripada Allah Azza wa Jalla, barulah kita ini yang benar. Kerana itu para ulama pengkaji Al-Quran, mereka sangat mempertahankan kesucian Al-Quran ini daripada cerita-cerita yang dibawa masuk melalui Israiliyat. Sebab Israiliyat itu tak ada sumber yang jelas yang boleh kita pertahankan. Cuma kita tengoklah, kalau Israiliyat biasa-biasa ya, boleh aku dengar, tapi nak percaya tak percaya lain. Tapi kalau Israiliyat yang tak masuk akal, dia kata dunia yang duduk atas tanduk lembu, mana ada dunia yang duduk atas tanduk lembu pula. Lembu tu besar mana pula? Kita percaya juga sebab ada dalam kitab ni. Baik,
Wa man qala bihi sadaq, siapa dia bercakap dengan Quran benarlah dia. Wa man amila bihi ujir, siapa dia beramal dengan Quran mendapat pahala. Baca je dapat pahala, beramal lagi pahala. Wa man hakama bihi adal, siapa dia berhukum dengan undang-undang Quran dia akan adil. Wa man istama'a ilaihi tafa, siapa dia dengar aja Quran, dia dengar dapat manfaat. Manfaat yang pertama, kita dapat penenang jiwa. Manfaat yang kedua, kalau kita faham, kita dapat hidayah menjadi panduan. Ni ada setengah pakcik ni, bila kita kerahkan supaya baca Quran, dia mari senyap-senyap, dia mengadu, "Ustaz, minta maaf, saya bukan tak nak baca, saya tak boleh baca Quran." Kalau bahasa zaman orang Arab dia panggil al-ummi. Ummi ni orang tak pandai baca, tak pandai menulis. Quran je tak pandainya. Sak khabar 3-4 sak khabar dia baca semua kat kedai kopi. Zaman dulu kan, sebelum ada digital ni, setengah-setengah kedai makan tu dia letak Quran apa 5 jenis. Dia punya magazine apa ni, sak khabar. Dia baca belaka. Itu ni Quran. Kita kata pak cik, Allah Taala rezekikan kita ruang yang luas. Ada tidak halaqah? Saya gunalah istilah Malaysia. Halaqah tadarus Quran selepas solat ada. Kalau bulan Ramadan tu sampai kita tadarus sampai khatam, awak duduk situ, istama', dengar orang baca, walaupun kita tak reti nak baca, kita dengar, ikut. Kalau tahu huruf sikit kita ikut orang baca, kalau tak tahu huruf pegang je Quran. Tapi jangan bagi terbalik sudahlah. Nah, sekarang ni zaman tular ni, nanti orang ambil gambar dia, pak cik dia pegang Quran apa terbalik, huruf haram besar kita. Nah, sekurang-kurangnya tak terbalik. Ujir, dia akan dapat manfaat. Kalau orang khatam Quran, dia pun dapat pahala khatam juga. Tapi kalau khatam online seperti yang dibuat oleh sebahagian muslimat kita, tak jadi. Dia ambil ayat, dia bagi, malam kadang semua report, saya dah baca. Dia pun declare, hari ni kita khatam Quran. No, itu bukan khatam Quran. Itu khatamnya apa yang awak baca je. Khatam group nama dia, bukan khatam Quran. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, siapa dia panggil orang kepada Quran, berdakwah kepada Al-Quran ini dengan Quran, hudiya, mereka akan diberi pimpinan oleh Allah ke jalan yang lurus. Baru ni anak baca sebuah buku, nama dia Asma'ul Quran, nama-nama Quran, nama yang sangat jelas 15 nama. Kemudian nama yang kecil, yang apa ni, tambahan tu ada sampai 21 nama. Nama Quran saja. Salah satu nama yang dimasyhurkan As-Siratal Mustaqim. Ihdinas Siratal Mustaqim, itu Siratal Mustaqim itu iaitulah Quran. Habis orang terjemah jalan yang lurus. Betul, Quran tu yang bawa jalan yang lurus. Itu salah satu daripada nama Quran. Wa man ittaba'ahu fala yadhilla wa la yashqa, siapa dia ikut Quran, mereka tak akan sesat dan mereka tidak akan celaka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Taha ayat 1, 2, 3, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Adapun telah datang kepada kamu daripadaku, Allah kata, petunjuk, iaitu Al-Quran. Siapa dia ikut petunjuk ini, la yadhillu, tak akan sesat, wala yashqa, dia tidak akan celaka di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Allahumma ja'ana minal muhtadin. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami orang yang mengikut petunjuk Al-Quran, yang menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Abbas, Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, menafsirkan ayat ini dengan kata, ai la yadhillu fid dunya, tak sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, tidak celaka di akhirat. Jadi kita sekarang ni tak tahu sebab benda gaib. Kadang-kadang orang declare yang dia ni betul, yang ni betul, yang ni betul, semua tafsir Quran. Kita kata yang mana betul? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Tetapi kita mencari yang paling betul mengikut kepahaman Nabi SAW melalui hadis-hadisnya dan juga kepahaman para salafus salih, itu yang lebih baik bagi kita. Kita mengatakan insya-Allah kita ikut dua-dua petunjuk yang besar ini. Yang ketiga, kita ambil 3 je hari ini insya-Allah. Qiraatul Quran, baca Quran. Itu tahap yang pertama, baca Quran. Wa ta'allumuhu, 2, mempelajari Quran, belajar isi kandungannya.
baca, nak boleh baca, wa ta'limuhu, dan mengajar. Maknanya dua-dua, murid dengan guru, wa hafizuhu wa tahfizuhu, kita hafal Quran, kita suruh orang hafal Quran. Hai ustaz, saya tak larat dah nak hafal Quran, tak larat nak hafal Quran. Kita kata tak larat pun biar larat juga, sekurang-kurangnya kita ambil ayat-ayat yang pendek-pendek, Ad-Duha ke bawah, dia panggil ayat lazim. Takkan tak. Setengah orang ni dia hujah dia, kita dah tua. Bila mari hujah ni, kita tanya para ulama kita, dia kata la ya akhi, hadhihi hujjatun wahiyatun, hujah ini tak mantap. Yang masuk Islam zaman Nabi, zaman sahabat, orang-orang yang tak sukira yang masuk Islam di Mekah tu, mereka tu Arab fasih. Ni yang masuk Islam yang kemudian ni, orang-orang Furs, orang-orang Parsi, orang Rom, orang-orang lain yang masuk Islam yang kemudian ni, mereka bukan Arab, masuk Islam tua-tua dah, mereka boleh juga menguasai Quran. Bahkan kibar ulama al-lughawiyun, ulama-ulama bahasa bukan Arab, nama dia pelik, si baweh, naftaweh, berapa weh lagi, macam-macam weh lagi punya. Weh-weh tu bukan Arab. Kita, kalau kita nak hujah kata saya tidak hujah gitu. Kalau hujah juga pun tidak mantap. Yang mantapnya tua ke tua, aku mula bismillah, kita kata biar kita mati tengah hafal Quran, mulianya kita mati dengan Quran, kita kata alhamdulillah. Sekarang ni kita bangga kita tengok kalau orang tular gambar orang mati tengah pegang Quran ke, mati tengah apa ni, tengah baca Quran, kita rasa bangga dah. Tapi kita kena ingat, kalau kita mati sedang hafal Quran, tak rasa besar ke tidak pahala? Sangat besar. Kita kata alhamdulillah. Kita hafal, kita suruh anak kita hafal Quran, wa mudarasatuhu, kita mengkaji Quran. Mudarasah itulah dipanggil kaji Al-Quran. Kata di ulama, wa huwa min asyraf ma tusrafu fil awqat, inilah kerja yang paling mulia untuk kita habiskan masa kita. Masa kita 24 jam, kita boleh habis untuk Quran 12 jam contohnya, 5 jam, 6 jam. Hadza asyraf, waktu yang paling mulia dalam hidup kita ni, waktu kita bersama dengan Quran. Jadi alhamdulillah waktu. Dan kalau kita habiskan duit kerana Quran, duit itu bermanfaat yang sangat besar. Dan orang yang menjadi ahli Quran, yang pandai Quran, yang baca Quran, yang apa ni, memahami Quran, yang beramal dengan Quran, kataji ala ru'us, seperti orang panggil tanjak di atas kepala, seperti matahari bagi dunia, dan menjadi orang yang terbaik. Khairukum, kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang baik di kalangan kamu, yang terbaik di kalangan kamu, orang yang baca Quran, belajar Quran, wa 'allamah, dan orang yang mengajar Quran. Maknanya hadis ini dalam Bukhari, para jemaah sekalian, dua-dua, orang yang belajar pun besar pahala, orang yang mengajar pun besar pahala. Tak nak lagi kita, tak nak lagi orang jadi terbaik dalam dunia, no. Tak nak lagi kita jadi orang dipanggil ahlullahi wa khassatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustaghiluna bil Quran, orang yang sibuk dengan Quran, duk hafal Quran, duk kaji Quran, duk mengulang kaji Quran, duduk tadabbur, duduk beramal Quran, dipanggil ahlullahi wa khassatuhu, iaitu ahli Allah dan orang yang istimewa di sisi Allah azza wa jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna lillahi ahlina minan nas, Nabi mengatakan Allah Ta'ala mempunyai ahli dari kalangan manusia, maknanya orang rapat dengan Allah Ta'ala. Qalu, sahabat-sahabat bila dengar tawaran yang besar-besar macam ni, mereka langsung bertanya, manhum, siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Mereka nak sangat orang yang tersebut, nak jadi orang itu. Qal hum ahlul Quran, mereka itulah orang yang ahli Quran, bukan ahli kelak Quran, daftar nama RM2 masuk ahli. La, orang yang belajar, mengkaji, beramal dengan Quran, diberi gelaran ahlullahi wa khassatuhu, iaitulah Allah apa ni, orang yang istimewa di sisi Allah azza wa jalla. Hadis ini rawahu Ibnu Majah dengan sanad yang baik. Kita mengatakan alhamdulillah. Para jemaah sekalian, sebagai penutup, bagaimana orang yang mulianya di sisi Allah azza wa jalla ahli Quran ini,
iaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini perlu diulang, perlu dibaca supaya kita semangat, tak pernah luntur semangat, semakin bertambah semangat, iaitu orang yang duduk dalam majlis Quran akan dapat 4 perkara di sisi Allah Azza wa Jalla. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul mana-mana orang di rumah Allah. Apa di rumah Allah? Ini masjid. Surau termasuk rumah Allah. Cuma istilah kita di Malaysia ni masjid, surau Jumaat, nah, surau biasa, musalla, apa lagi? Tempat solat, macam-macam istilah. Tetapi kalau kita balik kepada asal tujuan, niat kita bina itu untuk apa? Surau untuk apa? Wakaf untuk ibadat. Maka dia macam dia masjid lah status dia. Jadi bila berkumpul mana-mana orang di rumah Allah, masjid ni nama dia rumah Allah, dia panggil idhafatut tashrif, sandaran kepada Allah, satu sandaran kemuliaan. Kita buat apa dari rumah Allah? Yatluna kitab Allah, kita baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kita mengkaji, mengulang kaji untuk memahami Al-Quran. Nabi SAW beritahu kita akan dapat 4 perkara. Yang pertama, illa nazalat alihimus sakinah, Allah Ta'ala akan beri pada kita ketenangan. Siapa nak ketenangan? Mari masjid, duduk majlis Quran, mengaji Quran, insya-Allah ketenangan milik kita. Yang kedua, illa nazalat wa ghasyiathumur rahmah, majlis kita dilingkungi, diselubungi oleh rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita ni para jemaah sangat berharapkan pada rahmat Allah. Kerana Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, wala anta, tuan sendiri. Nabi kata wala ana, illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia dari Allah Azza wa Jalla, barulah kita boleh masuk syurga. Kalau kita tak payah ibadat lah. Ibadat itu kunci untuk kita dapat rahmat Allah. Kalau kunci tak ada, macam mana mau masuk rumah? Itu maksud dia. Tapi walaupun ada kunci, tapi ada kalanya tak boleh masuk. Sekarang ni bahaya, walaupun kunci, macam-macam kunci lagi ada dah. Dia ada password lah, ada macam-macam. Kita mengatakan bahawa kita sangat mengharapkan rahmat Allah. Nak rahmat, duduk di mana? Duduk dalam majlis ilmu, majlis Quran, di masjid. Yang ketiga, wahaffathumul malaikatu, kita dilingkungi majlis kita dengan malaikat. Kadang-kadang orang gurau, dia tanya, ustaz, apa faedah kak dalam majlis ilmu ada malaikat, di situ ada malaikat, kita tak nampak malaikat? Macam mana kita nak jawab? Kita kata betul lah, kita tak nampak malaikat, tapi dalam minda kita, dalam kepala kita, bila kita tahu Nabi sebut ada malaikat, haffathumul malaikat, bermakna kalaulah kita pergi kuliah tak ada orang, banyak tiang pada orang. Contohnya ada setengah masjid ni banyak tiang pada orang, jadi kita bayanglah depan saya ni malaikat full house, kata orang. Istilah orang sekarang ni, kalau pergi ceramah dia ambil gambar, dia tunjuk full house malam ni. Bangga kita punya penceramah dah. Tapi kalau waktu malam tak full house, macam mana nak ambil gambar? Malaikat tak nampak, tapi gambaran dalam kepala, gambaran dalam hati kita bahawa majlis kita ni penuh dengan para malaikat, malaikat rahmah yang bersama kita. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu akan sebut nama orang yang berada dalam majlis ilmu ini kepada golongan yang berada di Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang ni alhamdulillah, nama-nama kita disebut oleh Allah. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, kita dah belajar ilmu tentang Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau ada persamaan sifat, itu tak sama bagi Allah Azza wa Jalla. Kerana itu kita yakin dan percaya semua sifat-sifat Allah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebut oleh para Nabi SAW, kita yakin, kita percaya. Bagaimana hakikat dia? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tak susah-susah, pening kepala, kata menghabiskan masa duduk bincang perkara yang memang kita tak mampu untuk sampai kepada kepada yang dikehendaki. Sebab itulah dilarang. Allah Ta'ala, Nabi sebut, kamu berfikir tentang makhluk Allah, kamu jangan fikir tentang zat Allah. Kita mengatakan alhamdulillah, kita yakin dengan 4 perkara ini,
mungkin boleh jadi menambahkan lagi semangat untuk kita hadal hadis dalam Muslim. Sebuah lagi hadis Muslim juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi, siapa dia berjalan mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala permudahkan jalan kita untuk ke syurga. Semalam saya ada satu kuliah, elok tajuk dia at-tariq ilal jannah. Beberapa senarai pendek, amalan simple yang mudah yang mampu kita buat untuk sampai ke syurga. Di antaranya duduk majlis ilmu. Dan Nabi sebut dalam hadis Abdullah bin Salam, Nabi kata, kita yang pertama bagi salam kepada orang, beri makan kepada orang, hubungi silaturahim, solat malam, tadkhulul jannata bisalam, boleh masuk syurga dengan sejahtera. Kita tengok dalam senarai itu, kita rasa yakin insya-Allah kita ada kelayakan untuk sampai ke syurga. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, para pelajar kami di alam nyata dan di alam maya ini sebagai ahli syurga. Hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.